Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballaqa ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu dalam keadaan ramai manusia yang tidak berada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampunkan kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Anak cerita bab malaikat ni, buka malaikat je cerita tentang kematian. Lepas ni buka sendiri insaf sebelum mengajar. Bab malaikat ni bab yang jarang diceritakan dalam kuliah-kuliah akidah. Kerana jarang didetailkan, dibincangkan secara detail, kerana hakikatnya iman dengan malaikat merujuk kepada iman terhadap perkara ghaib dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana cerita berkaitan dengan ihsan lebih banyak difokuskan kepada cerita tentang Allah Subhanahu wa taala melihat, dan itulah hakikatnya. Kadang-kadang tugas-tugas dan cerita malaikat ni kita tak ingat. Bila tahu malaikat ada di kiri dan kanan, kita merasa malu dengan makhluk yang mulia. Malaikat yang ada di kiri kanan kita merupakan al-kiramil katibin, malaikat yang sangat mulia. Kita pula buat benda buruk, jadi malu dengan malaikat, makhluk yang Allah berikan kekuatan, kesempurnaan, Allah berikan kejadian yang sempurna. Kita yang banyak, yang tak berapa kuat, ibadah pun kurang, ilmu pun kurang, yang banyak buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Sambung daripada apa yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita dah sampai muka surat 205. Kita dah bincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan Al-Kiramil Katibin. Kata Syekh rahimahullah, qawluhu wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna Allah qad ja'alahum 'alaina hafizin. Kata al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kami beriman dengan malaikat kiramil katibin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai hafizin, orang yang memerhatikan dan menjaga urusan kita. Kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, di sini ada khilaf berlaku antara malaikat al-katibin dan malaikat al-hafizin. Malaikat al-katibin dan malaikat al-hafizin, atau malaikatul katabah dan hafazah. Adakah dua malaikat ni sama, malaikat yang sama, atau berbeza? Ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahawa sama. Malaikat katibin, iaitu yang mencatat amalan kita, adalah malaikat hafazah, yang Allah sifatkan dalam ayat Quran, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yahfazunahu min amrillah sama dengan malaikat katibin. Pandangan ni kata yang ada keliling kita 4 malaikat, kiri dan kanan mereka, kerja mereka raqibun atid, sifat mereka raqibun atid,
Raqib sentiasa memerhatikan, Atid sentiasa bersama dengan kita. Kecuali tempat-tempat tertentu akan disebutkan sebentar lagi. Dan dua lagi malaikat berada di depan dan belakang. Malaikat di depan dan belakang itu adalah malaikat hafazah yang jaga kita. Iaitu mereka jaga macam mana? Jaga ikut perintah Allah. Jaga ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yahfazunahu min amrillah. Dia jaga ikut perintah Allah. Jadi kalau kita baca doa naik kenderaan, Allah perintahkan supaya dipelihara. Bila musibah timpa pada kita, bila malaikat hafizin tinggalkan kita atau biarkan ia yang berlaku. Bila ditetapkan kemalangan berlaku, kita ni segala pergerakan kita kalau malaikat tak jaga, kita boleh kena musibah. Mata kita bila-bila boleh kena habuk. Itu musibah yang kecil. Bila-bila masa boleh kena penyakit. Bila-bila masa kita boleh diserang oleh musuh, diserang oleh binatang. Selagi Allah perintahkan untuk kita selamat, malaikat hafizin akan halang segala perkara yang datang menimpa kita. Apabila Allah tetapkan kita timpa dengan musibah, mereka tidak memelihara kita, maka musibah kena pada kita. Tidak pelihara artinya ikut perintah Allah. Kadar mana musibah? Mungkin kena sikit, mungkin tak kena langsung, mungkin kena kemudian sembuh, atau dan macam-macam. Semuanya mereka jaga ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana malaikat mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan sebagai fal mudabbirati amra dalam surah An-Nazi'at pada ayat yang kelima. Fal mudabbirati amra, mereka ni menguruskan urusan alam. Tugas malaikat apa? Allah ciptakan manusia, tak ada manusia yang jaga alam. Jangan percayalah ada wali dalam laut jaga laut, wali jaga hutan, penunggu di pokok-pokok, wali kawasan, ada wali abdal, ada wali ini dan itu. Semua ni cerita tentang roh. Kalau Nabi tak beritahu, kita tak akan tahu. Tak ada siapa yang tahu perkara ghaib setelah kewafatan Nabi SAW. Apa yang mereka tahu, mereka mimpi, itu mimpi mereka. Bukan fakta. Hakikat dan kebenaran perkara ghaib hanya kita terima daripada wahyu. Jadi kalau kita mimpi ada orang saleh masuk syurga, benar tak benar? Bisyarah, berita gembira. Tapi kita tak boleh 100% yakin bahawa itu adalah fakta ataupun pasti benar. Kerana kita tak tahu perkara ghaib. Dan mimpi kita tidak maksum. Kita bukan Nabi dan Rasul yang mimpi mereka wahyu. Mimpi kita ni kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi kalau mimpi nampak macam tu, dia menimbulkan perasaan harapan. Kita berharap, kita rasa gembira. Mak ayah kita meninggal, keluarga kita meninggal, kemudian kita mimpi mereka diletakkan dalam syurga, atau senyum berada dalam keadaan nikmat dan sebagainya. Itu merupakan bisyarah, berita gembira. Tapi ia tidak menjadi hujah. Jadi bab mimpi jumpa Rasul, mimpi atau mimpi yang lain, mimpi jumpa Nabi kalau datang dengan sifat seperti mana yang disifatkan, pasti benar. Tapi kalau datang dengan sifat yang tidak disifatkan dalam sunnah, artinya berkemungkinan syaitan. Syaitan tidak berupa seperti Nabi SAW, tapi dia boleh berupa dalam bentuk lain. Datang muka macam orang Afrika contoh. Dia kata dia Rasulullah. Kita nak perkecilkan orang Afrika, tapi kita tahu Nabi itu orang Arab. Datang untuk muka Melayu. Kita tak boleh terima. Okey, balik kepada malaikat. Malaikat ni mereka Allah sifatkan mereka fal mudabbirati amra. Mereka ni menguruskan urusan alam. Yang turunkan hujan, yang jaga kita, yang pelihara kita. Ada malaikat diperintahkan untuk bantu orang mukmin ketika dalam peperangan. Minggu lepas ada soalan menarik daripada saudara Justin masa dah habis kelas.
masa habis kelas minggu lepas lah. Saya tak ingat sangat, tapi saya lupa soalan. Kalau Justin ingat, tolong letakkan kat komen. Tapi berkaitan dengan malaikat ni, Allah jaga. Bukan ke malaikat ni kuat nak perang dengan kaum musyrikin, buat apa nak Allah hantar banyak-banyak malaikat? Cukup malaikat Jibril lebas satu, mati semua. Betul tak ikutnya? Jawapannya yahfazunahu min amrillah, dengan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Apa sahaja Allah tetapkan, qada qadar Allah itu ada asbabnya. Bila kita buat asbab, Allah akan buka dan tolong kita dengan kadar usaha kita. Kadar usaha kita. Jadi bila kita baca doa, Allah pelihara. Allah pelihara kita. Bila kita berniaga, minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala, kita berniaga asbab kauniyah. Kita minta tolong dengan Allah, tawakal dengan Allah, asbab syar'iyah. Dengan melakukan asbab, Allah akan bukakan pintu rezeki pada kita. Kadar rezeki Allah bukan tak boleh bagi orang tu jadi sekelip mata jadi jutawan, bukan tak boleh. Tapi Allah SWT jadikan segala urusan di dunia ini berlaku dengan asbab. Suatu hatta malaikat yahfazunahu min amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berdoa pada Allah, kita minta tolong Allah, Allah SWT, malaikat hafazah ni akan jaga kita, pelihara kita ikut perintah Allah. Dan Allah SWT akan tolong kita berdasarkan kepada apa yang kita usahakan. Allah jadikan asbab. Untuk dapat sesuatu, kita perlu mengusahakan asbab, sama ada asbab syar'iyah atau asbab kauniyah. Saya tadi nak mula kelas, teragak-agak nak datang sebab rasa badan rasa macam nak demam. Bila rasa macam nak demam ni, teragak-agak. Tapi bila Abang Wan lah Abang Safwan kasih kopi ni minum, kopi Arab kan. Sebab saya tahu orang Arab kalau dia nak demam, memang dia ajak minum kopi, dia sambil kopi. Tu satu kebancuh pekat. Antara asbab. Dan saya biasa buat macam tu. Mungkinlah untuk badan yang dah biasa minum buat sana, dapat kopi, alhamdulillah boleh melangkah ke depan, tak ada rasa sakit-sakit. Asbab kauniyah. Di samping baca bismillah, minta Allah SWT jadikan sebagai ubat dan asbab dan sebagainya, doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada asbab. Kita makan Panadol, asbab kauniyah, dengan baca basmalah dan minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala, itulah asbab syar'iyah dalam segala bab. Allah akan bantu kita dengan kadar usaha kita. Dan kadar usaha kita. Sebab tu tak ada berangan-angan. Kita kata, oh Allah janji nak bantu kita. Kafir, Allah akan berikan kemenangan kepada orang yang beriman. Tapi Allah akan berikan kemenangan bila kita usaha. Sikit pun tak bantu Palestin, contohnya kan. Kita punya usaha kita kurang. Jadi bantuan tu dengan kadar tersebut. Okey. Dan juga masalah lain sama juga. Cuma kita yang nak fokuskan adalah malaikat. Mereka ada malaikat hafazah dan ada malaikat katibin. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah jadikan dua-dua malaikat ni sama. Malaikat Raqib bin Atid itulah malaikat hafazah. Raqib bin Atid itulah hafazah. Jadi mereka yang bawa catatan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dari langit, dan mereka juga yang mencatat amalan hamba. Jadi Allah bagi rezeki pada kita hari ini, umur kita daripada subuh tadi sampai asar sampai sekarang, umur kita panjang, dengan diberikan pada kita kesihatan, diberikan pada kita peluang-peluang melakukan kebajikan. Buat tak buat? Solat tadi, solat tak solat? Tentu. Peluang kita, bila umur kita, Allah berikan umur, artinya ada ruang untuk melakukan ketaatan. Berlalunya pagi dan petang, Allah bagi nikmat kita hidup satu pagi. Zikir pagi atau tidak? Kalau zikir, berapa yang kita zikir? Dalam pagi tadi, berapa kalimah zikir yang kita ungkapkan, dan berapa kalimah lara yang kita keluarkan? Semuanya akan dicatatkan. Jadi catat qadar Allah yang Allah perintahkan, mereka yang sama, dan mereka juga yang mencatatkan. Jadi malaikat Raqibun Atid berganti pada seorang bersama dengan malaikat hafazah. Jadi 4 malaikat, depan, belakang, kiri dan
kanan. Sebahagian daripada malaikat, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa raqibun atid tetap kekal. Dia tidak bukan muaqibat. Dia bukannya berganti-ganti. Raqibun atid kekal bersama seorang. Sebab itu namanya raqibun atid. Raqib sentiasa merhatikan, atid artinya tidak pernah meninggalkan, tetap berada di tempat yang diletakkan untuk mereka tetap. Jadi mereka berdalilkan hadis Nabi SAW bahawa bila anak Adam lahir, Allah jadikan setiap anak Adam itu ada qarin dari kalangan jin dan malaikah yang lahir bersama dengan seorang hamba yang ditugaskan untuk jaga dia. Ada syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, dan ada malaikat yang raqibun atid yang jaga kita. Jadi tiap-tiap kita ada raqibun atid. Ini pandangan yang kedua. Di pandangan ni kata raqibun atid itu saja. Manakala yang turun naik berganti itu adalah malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Wallahu ta'ala alam. Kedua-duanya nasnya ada ihtimal kedua-duanya. Bila perkara berkaitan akidah begini yang tak dibincangkan oleh salafus salih dan kemudian kita faham dan berbeza, masalah ni dikategorikan masalah khilaf dalam faham. Khilaf dalam faham, bukan khilaf dalam manhaj, tidak mengeluarkan seseorang daripada ahli sunnah ataupun tidak. Bila kita kata manhaj ahli sunnah wal jamaah, bukan kita kata masalah akidah tu ijma', bukan bererti ni kita jahil tentang khilaf-khilaf yang ada. Kita tahu khilaf-khilaf tentang masalah-masalah begini. Sebetulnya kalau masalah-masalah begini dikatakan furu', mungkin boleh terima adanya khilaf dalam masalah furu', iaitu sesuatu yang dikhilafkan oleh salafus salih dan sesuatu yang tidak pernah dibincangkan oleh mereka, namun ada ihtimal, ada kemungkinan. Yang kita kata masalah-masalah akidah yang menjadikan, kenapa kita kata masalah akidah tak ada khilaf? Kerana kumpulan-kumpulan yang dikeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah yang ada nama sendiri, khilaf mereka itu bukan pada tempat yang muktabar, bukan pada tempat ni. Mereka berbeza dalam bab asma' wa sifat. Allah isbatkan, sahabat isbatkan, sahabat-sahabat isbatkan, isteri-isteri Nabi isbatkan, sahabat tabi'in isbatkan, semua ijma' isbatkan. Tiba-tiba mereka mukhalafah dengan ambil panduan yang lain. Itu yang betullah. Kalaulah mereka setakat khilaf dalam tafsir, takkan ada orang keluarkan ulama tafsir yang berbeza khilaf dalam ayat tertentu sebagai bukan ahli sunnah wal jamaah, walaupun perbincangan berkaitan dengan perkara ghaib, berkaitan dengan malaikah, kerana perkara itu tidak disebutkan, tidak dibicarakan, atau tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada dalil yang mafhum yang qat'i. Berbeza dengan masalah sifat yang telah diijma'kan oleh salafus salih, yang tidak ada nukilan khilaf padanya. Baik. Hari ini insya-Allah kita sambung pada hadis Nabi SAW muka surat 205. Dalam Sahih Bukhari daripada Nabi SAW telah bersabda, iaitu dalam di sini sebut Sahih Bukhari, fi sahih, dalam Sahih Bukhari, qal, Nabi bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asri fayas'adu ilayhi alladhina kanu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Okay. Kaifa taraktum ibadi fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa faraqnahum wa hum yusallun. Hadis Nabi bersabda, Nabi kata, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat berganti-ganti menjaga kamu, malaikat malam dan malaikat siang. Mereka bertemu pada waktu salat subuh dan waktu asar, iaitu mereka yang berganti ni tukar shift ataupun bergantian, yata'aqabun pada waktu yajtami'una fi salati subhi wal asri fayas'adu ilaihi allazina kanu fikum. Maka malaikat yang bersama kamu naik ke langit. Ini dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Fayas'aluhum, maka Allah tanya pada dia. Dia naik ke atas, kemudian Allah tanya pada mereka. Tidak semestinya orang naik, ada orang dia cuba nak kata hadis Nabi ni ada mutasyabihat. Dia kata habis naik jumpa Allah ke atas, duduk atas arasy. Allah tak sebut, Nabi tak sebut. Kenapa nak tafsir macam tu? Tafsiran kenapa cuba nak kata juga ayat Quran dan hadis ni ada pertembungan? Siapa yang ajar macam tu? Tak ada orang ajar. Itu hasil daripada bid'ah mereka. Kerana mereka takkan mampu mewajibkan takwil atau membolehkan takwil ataupun tafwid
kecuali dengan mengatakan zahir Quran ni ada pertentangan. Jadi mereka akan sentiasa mengisbatkan pertentangan dua ayat, pertentangan Quran dengan hadis, pertentangan Quran dengan akal. Kita kata ayat Quran tidak ada pertentangan, ayat Quran dengan hadis ada pertentangan, ayat Quran dengan fitrah manusia tidak ada pertentangan, ayat Quran dan hadis, ayat Quran, hadis, akal dan fitrah semua tidak ada pertentangan. Malah kemaslahatan manusia juga sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semuanya sumbernya sama, iaitu Allah yang mensyariatkan. Jadi tidak ada pertentangan dalam ayat Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada ayat yang kita tak faham, kita kata khilaf berlaku di kalangan kita, bukan pada hakikat. Khilaf tu berlaku di kalangan kita, pada pemikiran kita tu, ya seperti ayat tentang katibin dengan hafazah ni sama atau tidak. Itu kita, katibin dengan hafizin ni atau katabah hafazah ni, khilaf kita dalam memahami. Ayat Quran tidak ada pertentangan. Yang kita tahu ada malaikat hafazah, ada malaikat katabah. Cuma tak diberitahu sama tak sama, tak disebutkan, tak dibincangkan. Sedangkan nas yang sampai pada kita semuanya kita isbatkan. Berbeza dengan ahli bid'ah yang nas ada depan mata, mereka tolak. Nas, perkara yang khilaf ni, perkara yang ada pertentangan. Okey. Pertentangan pada akal kita. Pada akal kita, bukan pada hakikat. Baik. Jadi malaikat berkumpul pada waktu subuh dan pada waktu asar. Mereka berjumpa pada waktu subuh dan asar. Soalannya, malam mula pada bila? Kalau siang mula dengan subuh, betul? Sampai maghrib. Maghrib ke asar? Ini yang berlaku sedikit khilaf permulaan malam. Nak kira malam tu mula mana? Mula pada maghrib atau mula pada asar? Bagi malaikat yang bagi ulama yang kata mula pada asar, khilaf ni dhaif lah. Mereka berdalilkan malaikatum bilail, malaikat yang waktu malam yang turun pada waktu asar. Tapi bagi ulama yang mengatakan bahawa dengar ke tadi? Live tadi? Dengar? Okey. Dah jawab betul Betul ke soalan dia? Tak ada. nanti kita kaji. Baik. Okey, saudara. Jadi bagi pandangan yang mengatakan bahawa malam bermula dengan maghrib, berdalilkan tentang hadis puasa dan sebagainya lah, dan macam-macam lah, dalil yang banyak. Jadi macam mana kita nak tarjihkan? Sudah pasti rajihnya malam bermula pada maghrib. Malam bermula dengan maghrib. Namun malaikat yang bertugas untuk malam turun waktu asar. Senang faham. Malaikat yang tugas jaga waktu malam tu, untuk catatan malaikat secara spesifik bermula pada waktu asar. Sebab itulah untuk Lailatul Qadar nak kejar daripada lepas maghrib ke, lepas isyak ke, lepas asar. Sini perbincangan. Ada ulama kata usahakan sejak daripada asar. Sebab malaikat yang akan bersama kita sepanjang malam tu, yang catatan yang akan dibawa pada Lailatul Qadar itu adalah malaikat yang turun pada waktu asar. Ini ada pandangan di kalangan fuqaha berkaitan dengan waktu malam. Namun khilaf ni tak banyak dibincangkan kerana kita tak kata dhaif, tapi tidak mempunyai kepentingan yang sangat inilah, tak besar. Mana waktu yang kita tahu, waktu kita qiyam, kita hanya beramal ibadah malam itu beramal pada waktu selepas maghrib, kita solat. Tapi sebelumnya apa? Sebelumnya bagi yang kata ni adalah kita doa, harapan, kita bersedia untuk solat dan sebagainya. Itu semua bermula dengan asar. Khilaf-khilaf yang begitu kita kata tak apalah, kerana ada ihtimal, kita nukilkan untuk pengetahuan. Baik. Jadi bila mereka naik, Allah tanya, fayas'aluhum, Allah tanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih mengetahui. Allah kata apa? Kaifa taraktum ibadi, macam mana kalian tinggalkan hamba-Ku? Berapa orang manusia? Berapa malaikat yang naik? Semua orang ada malaikat yang naik. Allah tanya yang mana? Semua. Allah dengar semua. Allah berbicara. Allah SWT, kita tak boleh samakan kalamullah dengan kalam manusia. Kita beriman. Sebab tu kita tak gunakan akal.
Kalau kita cakap serentak, 1000 orang cakap dengan kita. Saya sekarang ni di Facebook saya, kebetulan ni ada, bila kerja serentak banyak yang saya tangguh, mesej-mesej kawan-kawan sebagainya. Bukan sombong, tapi ada benda lain. Jadi kita baru sikit, baru ada dah kena tangguhkan dah. Kena tangguh, kena dengar ni, ada yang tak buka, ada yang ni, kadang-kadang sampai terlupa. Betul kalau ada sahabat-sahabat yang mesej anak, bila anak tak balas tu, jangan marah dulu. Tanya semula, sebab kadang-kadang bila di ke bawah, kita tak dapat ni dah. Kerana pengalaman ada scammer pula datang mesej, betul, jarang buka. Yang dalam media sosial ni, bila scammer datang, kita salah tekan dan sebagainya. Jadi tak nak, benda tu tak nak berlaku, jarang check. Kita macam tu lah, orang cakap. Kalau orang mesej kita, kita tak sempat nak baca semua benda. Buku yang banyak kita tak sempat. Elok kita terhad. Sebab itulah kita bincang dalam bab sifat Allah. Sifat Allah ada berapa? Ada berapa jenis? Zatiyah dan fi'liyah, betul? Zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah ni sifat apa? Antara utama sifat ilmu, sifat qudrah, ilmu Allah, kuasa Allah. Pada sifat-sifat yang sifat-sifat zatiyah ni kita tak tanya. Ni orang bodoh je tanya, Allah mampu ke cipta Tuhan selain dia? Orang bodoh je tanya macam tu. Mana mungkin? Kita bab tentang perbuatan Allah, kita hanya cerita tentang iradah. Allah nak ke tak nak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bab kudrah, kuasa Allah, Allah mampu segala-galanya. Tapi tinggal Allah nak ke tak nak. Biasanya orang-orang ahli bid'ah yang jahil atau ahli orang-orang etis sebagainya, dia bukan tanya Allah nak ke tak nak, dia tanya Allah mampu tak mampu. Allah mampu tak cipta Tuhan seumpama dia. Contoh, Allah mampu tak bagikan seorang wali tu pergi ke alam barzakh, diislamkan orang-orang Kristian. Dia persoalkan kemampuan Allah. Bab kemampuan, kita tak syak kemampuan. Kudrah adalah sifat zatiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa atas segala perkara sejak daripada azali hingga ke abadi. Tidak. Jadi sebab tu bab kudrah ni tak dibincangkan. Allah mampu tak mampu, tak ada perbincangan dalam akidah. Tapi bincang akidah, Allah mahu atau tidak. Iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mahu, iradah kauniyah ke iradah syar'iyah? Kehendak Allah hukum syarak ke atau qada qadar? Kalau qada qadar, apa yang Allah nak buat? Hukum syarak, undang-undang Allah. Allah, apa yang Allah nak kita buat. Itu perbincangannya. Jadi kalau ada orang datang, dia cerita tentang wali dia begini begitu, kita tanya, mustahil ke bagi Allah cipta begini? Dia kata, pergi belajar balik. Pergi belajar balik. Pergi belajar balik sifat 20 tentang sifat qadim. Artinya dia pun tak tahu sifat 20. Apakah ini sepatutnya orang belajar sifat 20 tak akan terima cerita-cerita macam ni. Sebab tu ahli kalam yang sebenar akan tolak lagi tarikat ni. Confirm dia akan tolak. Tak mungkin bertembung dua ilmu ni. Dia boleh masuk sebab salah satu daripada mereka atau kedua-duanya jahil. Dah mainlah, tolak langsung masuk sekali. Tapi kat kepala bertembung, kena macam ni. Tak mungkin berlakunya pertemuan antara ilmu kalam dan ilmu ahli batiniyah. Tapi dia boleh, kenapa dia boleh adanya link? Sebab anak macam saya sebut itulah. Linknya sebab satu, menafikan sifat uluwullah. Menafikan sifat uluwullah, menafikan sifat istiwa Allah. Ini yang menjadikan mereka bersama. Tuhan di mana ni? Soalan yang sangat menggerunkan ahli bid'ah. Gerunnya mereka tak boleh tanya. Sama macam persoalan ahli Kristian lah, cerita tentang Trinity dan sebagainya. Soalan yang menggerunkan mereka tak boleh tanya. Dia terima sebagai dogma. Kita kata, apa yang Nabi tanya, kita tanya. Apa yang Nabi diam, kita diamkan. Kenapa susah? Apa yang Allah cakap, kita cakap. Apa yang Allah nafikan, kita nafikan. Apa yang Allah diamkan, kita diamkan. Begitu juga berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi bertanya, kenapa nak halang? Nabi bertanya, bukan satu peristiwa. Aina Allah? Bukan bertanya Nabi sebabkan dan sebagainya. Sebab tu kalau mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala di atas, atau Allah tu wujud, Allah istiwa di atas arasy, mereka terpaksa sama ada
mengatakan Allah tu di mana-mana, ataupun yang wujud hanya Allah. Sebab dia tak ada kata kita yang wujud. Itu memang yang kata kita yang wujud siapa? Ateis. Kita akan jumpa dua. Dia kata kita yang wujud, Tuhan tak wujud. Ini ateis. Jadi dia ni lawan dengan ateis. Dia kata apa? Allah je wujud, kita tak wujud. La mawjud illallah. Jadi dia menghilangkan satu kewujudan. Sebab tak boleh isbatkan. Kalau isbatkan, dia akan pening. Dia kata, apa susahnya isbatkan? Allah isbatkan kita wujud, Allah pun wujud. Tapi kewujudan tak sama. Allah isbatkan kita ada sifat, Allah ada sifat. Apa susah? Ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, kita tak akan pening. Baik. Okey. Ini berkaitan dengan malaikat. Wa fil hadis al-akhar, dan pada hadis yang lain, muka surat 206. Ana akan baca di sini sebab apa? Sebab teks hadis tak dibawa. Ana harapkan takkan akan datang kalau ada lah. Semua hadis-hadis dibawakan teks asal. Kerana kita nak tengok teks asal. Kalau diterjemahkan macam PIS buat, lagi cantik lah. Arab sebelah, Rumi sebelah. Sebab kita akan nampak pandangan penterjemah dalam bab perkara tertentu. Nampak teks asal, nampak pandangan. Sebab kadang-kadang teks asal tu ada boleh dimaknakan dengan pelbagai kemungkinan, pelbagai makna. Jadi bila nampak teks asal kat depan, dia lebih mudah. Sekarang ni dah banyak dah. Ada banyak syarikat-syarikat penterjemahan yang tidak menghilangkan teks asal. Menghilangkan teks asal. Baik. Dalam hadis yang lain, fil hadis al-akhar, inna ma'akum man la yufariqukum illa indal khala'i wa indal jima'i fastahyuhum wa akrimuhum. Inna ma'akum, sesungguhnya bersama kalian, man la yufariqukum illa indal khala'. Ada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali ketika al-khala' dalam tandas. Wa indal jima', dan ketika jima' fastahyuhum wa akrimuhum, maka malulah dengan mereka dan muliakanlah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada hadis Ibnu Umar, seperti kata pentahqiq bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis yang lain lagi kata, iyyakum wat ta'arri fa inna ma'akum man la yufariqukum illa indal ghaiti wa hina yufdi ar-rajul ila ahli fastahyuhum wa akrimuhum. Sesungguhnya jauhilah kalian daripada berbogel, sesungguhnya bersama kamu malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali ketika buang air, ketika dia buang air dan ketika dia bersama dengan isterinya. Malulah dengan mereka dan muliakanlah mereka. Qala Tirmizi, kata Imam Tirmizi, hadithun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh. Hadis gharib, kami tak tahu kecuali wajah ini. Kalau Imam Tirmizi rahimahullah kata hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh, maksudnya dhaif. Ini istilah al-Imam At-Tirmizi. Kadang-kadang kita belajar dalam bab mustalah hadis, lepas kita belajar mustalah ikut pada zaman apa yang dibawakan oleh al-Imam Ibn Hajar, mana zaman Ibn Hajar ni dah kukuh. Istilah tu dipakai oleh semua orang sama macam Ibn Hajar tegaskan dalam kitab-kitab beliau. Inilah dah waktu kematangan istilah. Istilah kita tak tukar lain. Jadi istilah-istilah yang berbeza pada ulama sebelumnya kita gunakan khas. Imam Tirmizi ada istilah dia tersendiri. Imam ni tersendiri. Jadi kita yang kemudian jangan buat istilah baru. Kalau buat istilah baru artinya tak belajar. Artinya dia tak belajar ilmu alat tersebut. Kita nampak kelakar banyaklah orang-orang yang cerita tentang hadis ni. Kita nampak kecelaruan timbul bila mereka tidak memahami istilah dan tak tahu nak guna istilah mana. Bila tak tahu, sampaikan ada seruan yang terus terang. Kawan saya tu, dia rakam seorang ustaz, dia kata dalam satu masjid, dia kata tak guna dah belajar ilmu hadis. Saya tak ingat. Zaman sekarang tak guna belajar ilmu hadis. Kita nak pastikan betul sahih tak sahih, sampai nak kaji orang dah kita meninggal, kita jumpa tak jumpa. Lebih baik kita beribadah betul-betul selak, tirai jumpa Nabi. Tanya dengan Nabi sendiri.
Ini bukan saya nak kutuk pada Ustaz Muhaizat dan sebagainya, ini tak. Ini cerita Ustaz lain. Maksudnya fikrah begini wujud tidak? Wujud. Fikrah, pemahaman begini wujud. Sebab tu golongan-golongan ini kita tak temukan mereka di kalangan mereka jadi pakar hadis. Kalau mereka jadi pakar hadis, akan adanya laf berdauran. Tahu laf dauran? Pusing kiri, pusing kanan, tak jumpa fakta. Orang baca sampai pening, last sekali khilaf. Dia akan berakhir dengan masalah ni khilaf. Memang ada khilaf, tapi ada, kita boleh tahu yang mana kaul yang benar, yang mana kaul yang tidak benar. Baik. Ja'a fi tafsir. Disebutkan dalam kitab tafsir. Sudah sebut kalau kitab Imam Ibn sebut at-tafsir, artinya tafsir Imam Tabari. Semua kalimah bila tak sebut nama tafsir, artinya Tabari. Itu karangan buku-buku Imam Ibn Abil Is begitu. Bila kata ja'a fi tafsir, dalam tafsir tak sebut nama tafsir apa, artinya dalam At-Tabari. Ja'a fi tafsir, datang dalam tafsir. Kita tengok sini. Dalam tafsir dinyatakan malaikat itu ada dua, satu di kanan dan satu di kiri. Mereka berdua mencatatkan amalan. Malaikat di kanan mencatatkan amalan baik dan malaikat kiri mencatatkan amalan jahat. Dua malaikat lain mengawasi dan menjaga mereka berdua, satu di hadapan dan satu di belakang. Itu saya kata Imam Ibn Is pegang pada bahawa empat malaikat ni sama. Okay. Kalau yang kata malaikat hafazah tu ni, mereka kata lain. Baik. Dua malaikat lain mengawasi dan menjaga mereka berdua, satu dari hadapan dan satu di belakang. Mereka bergilir sebanyak 4 malaikat. Ini yang saya nak masukkan. Mereka bergilir sebanyak 4 malaikat pada waktu siang dan 4 malaikat pada waktu malam secara berdua-dua menjaga dan mencatatkan. Jadi bergilir, 4-4 tu bergilir. Dua bergilir tu, giliran tu berlaku pada 4 malaikat. Dua yang catat, dua yang pelihara. Tapi bersama. Yang yata'aqabun ni sama. Satu lagi kata, Raqibun Atid sentiasa bersama kita. Ikrimah berkata dalam Ikrimah beriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, firman Allah Subhanahu wa taala, yahfazunahu min amrillah, ialah malaikat itu menjaga dari hadapan dan dari belakang apabila tiba qadar Allah pada mereka meninggalkannya. Ini salah dalam penterjemahan. Yahfazunahu, ada betul dah. Yahfazunahu, mereka menjaganya di hadapan dan belakang. Min amrillah terjemahkan apabila tiba qadar Allah maka mereka meninggalkannya. Ini syarah ini. Ini adalah sepatutnya diletakkan kurungan. Yahfazuna min amrillah, artinya mereka jaga dengan perintah Allah. Buat kurungan, kalau kita tak terpelihara, kita tak terjaga, mereka tinggalkan dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa yang berlaku di sini, macam hadis mudraj. Dalam teks asal diterjemahkan. Lepas tu mereka meninggalkannya itu adalah kalam Ibn Abil Is. Dalam teks asal, waqala Ikrimah an Ibn Abbas yahfazunahu min amrillah. Qal, iaitu Ikrimah berkata, Ibn Abbas kata, malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi fa iza jaa qadarullahi khallu anhum. Maksudnya yang sebut ni, detail syarah ni adalah syarah daripada Imam daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum itu dah rujuk tafsir kerana salah dalam terjemahan. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga di hadapan dan belakang. Sini tak ada, tak sebut sini. Tak apa. Ini adalah syarah. Yang maksudnya sini adalah kalam Ibn Abbas. Kalam Ibn Abbas. Manakala ayat Quran ini tak diterjemahkan. Jadi antum buat nota-nota, cari terjemahan dalam Al-Quran. Ini pun perlu dibetulkan. Dulu masa awal, dulu anak rajin juga catatkan untuk dibetulkan kan.
Bila dah banyak sangat ni memang kena check daripada awal balik. Sebab tahu Syarah Aqidah Tahawiyah Ibn Abil Izz bukanlah satu kitab yang mudah untuk diterjemahkan. Bukan kitab yang mudah. Kerana kalau dalam akidah ni di level ketiga. Bukan level pertama, mustawa thalith atau mustawa rabi'. Biasanya akan dimulakan dengan pengajian-pengajian kitab lain dulu. Jadi bila diterjemahkan dengan keadaan mungkin kerana faktor masa, ada benda mesti akan ditangguhkan. Tapi bila sampai pada juru audit dan sebagainya, juru edit sampai editor mungkin tersilap dalam kod. Sebab dua-duanya kalam Ibn Abbas ni. Yang sebelumnya adalah terjemahan pada kalamullah. Okey. Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan. Sepatutnya tulis Imam Muslim. Tak apa. Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah. Ni siapa Abdullah ni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pasti siapa Abdullah ni, tapi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatut jawab, anda tengok ya. Tak perasan ada. Oh, Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Tapi memang jadi di sini menggunakan kaedah muhaddisin. Muhaddis kalau sebut Abdullah biasanya Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Umar mereka akan sebut Ibnu Umar. Ibnu Umar. Sama macam Sufyan. Kalau sebut Sufyan saja, Sufyan apa? Thawri ke Uyainah? Uyainah. Kalau Thawri akan sebut Sufyan Ats-Thawri atau Ats-Thawri. Sufyan ibn Uyainah, kalau sebut Sufyan saja dalam Sahih Bukhari dan sebagainya adalah Sufyan bin Uyainah. Baik, Sufyan. Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang dari kamu telah diberikan teman dari kalangan jin dan pengawas dari kalangan malaikat. Artinya bila kita lahir, ada jin yang ditugaskan bersama dengan kita. Dan ada malaikat yang ditugaskan bersama kita. Raqibun Atid. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Mana di kalangan malaikat? Tak apalah. Di kalangan jin pun, adakah kamu juga? Bagi dia menjawab, aku juga. Akan tetapi Allah telah menolong aku menewaskan jin itu. Lalu dia mengaku kalah. Dia hanya menyuruh aku melakukan kebaikan. Maksudnya sebaik-baiknya dibawakan teks Arabnya, kerana akan dibincangkan teks itu selepas ini. Okey. Penterjemah menterjemahkannya dengan lafaz fa'as dengan makna fastaslam. Fastaslam. Riwayat ada fa'aslama, ada riwayat fa'aslamu, ada riwayat fastaslam. Penulis penterjemah menterjemahkannya dengan makna fastaslam, iaitu jin ni ada Nabi, tapi kekuatan iman Nabi SAW dan Allah SWT memelihara Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akramakum. Barakallahu fiik. Jadi menyebabkan syaitan menyerah. Artinya syaitan ada. Syaitan qarin Nabi ada. Tapi dia tak mampu untuk suruh Nabi buat benda yang jahat. Sebab Nabi maksum. Jelas sekali dia tak suruh kecuali buat benda baik. Sebab dia tak mampu kerana dia kalah. Tapi kalau dengan terjemahan aslama, man aslama apa artinya? Fa'il apa? Madhi ke mudhari'? Ta'amar? Ini dah kelas bahasa Arab dah ni. Fa aslama, madhi mudhari' atau ta'amar? Ya? Aslama, kalau ada baris fatah kat ujung, madhi. Kalau ada hujung tu fa aslama madhi, artinya dia masuk Islam atau dia menyerah. Okey, makna fastaslam atau aslam boleh makna sama. Tapi kalau hujung tu fa aslamu, artinya fi'il mudhari'.
Iaitu aku selamat daripada dia. Nabi yang selamat. Aslamu, aku selamat. Okey. Kita tengok kata Syekh. Ana baca yang teks Arabnya insya-Allah. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya walakinni a'anani Allahu alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Okey. Seperti mana yang diterjemahkan tadi. Ar-riwayatu bi fathil mim min fa aslama wa man rawahu fa aslamu bi raf'il mim. Ar-riwayatu bi fathil mim man fa aslama wa man rawahu min keman. Ar-riwayatu bi fathil mim min fa aslama wa man rawahu fa aslamu bi raf'il mim. Oh, dia tertinggal perkataan ar-riwayatu bi fathil mim fa aslama wa man rawahu fa aslamu bi raf'il mim. Ada yang riwayatkan aslama, ada riwayatkan aslamu. Faqad harrafa lafzuhu. Kata Syekh Imam Abdul Is, siapa yang riwayatkan fa aslamu, dia salah. Dia telah mengubah perkataan yang betul. Artinya yang betulnya aslama, bukan aslamu. Ini kata Ibn Abbas rahimahullah. Wa ma'na fa aslama ay istaslama wa anqadali. Makna aslama artinya dia menyerah dan patuh atau ikut padaku. Syaitan tu kalah dan menyerah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi asahhil qaulaini, dalam qaul yang paling sahih antara dua qaul tersebut. Wa lihadza qala, oleh kerana itu Nabi bersabda, fala ya'muruni illa bi khairin. Maka dia tak suruh aku kecuali dengan perkara baik. Wa man qala inna syaitana sara mu'minan, dan ada orang yang menterjemahkan bahawa syaitan tu masuk Islam, jadi orang beriman. Artinya ada tak kita dengar syaitan Nabi tu masuk Islam, yang lain semua kafir, tapi syaitan qarin Nabi tu masuk Islam. Kata Syekh, faqad harrafa ma'nahu, dia dah ubah makna hadis. Syekh tolak. Sebab tu Syekh gunakan istilah as-sahih al-qaulain, yakni sahih. Sahih lawan dia apa? Khata. Kalau kata arjahul qaulain, rajih, yang lawannya marjuh. Sebab tu kalau ada dua qaul, bila gunakan kalimah asah artinya satu lagi tu khata. Tapi kalau kata arjah fahada arjahul qaulaini, artinya bermaksud qaul satu lagi marjuh, ada wajahnya. Tapi Syekh tolak habis. Syekh kata pandang yang kata fa aslamu dengan yang menterjemahkan aslama duduk salah. Yang kata fa aslamu salah baris, salah lafaz. Yang sebut fa aslama betul lah lafaz dia, tapi dia terjemahkan masuk Islam. Aslam pun masuk Islam, dia salah faham. Dia telah ubah maknanya. Fa inna syaitana la yakunu mu'minan. Syaitan tak akan jadi beriman. Syaitan dia tidak jadi beriman. Baik. Wa makna yahfazunahu min amrillah, dan makna mereka memelihara seseorang itu dengan perintah Allah. Qil hifzuhum lahu min amrillah ay Allahu amarahum bidzalika. Maksudnya Allah perintahkan mereka untuk jaga fulan tersebut. Yashhadu lidzalika qira'atan man qala yahfazunahu bi amrillah. Dalil ini, pemahaman ini disokong oleh qiraat yang menambahkan kalimah bi amrillah, dengan perintah Allah. Okey. Sampai sini. Sampai sini tajuk pertama. Kemudian kita masuk perbincangan yang kedua, dan kita habiskan insya-Allah perbincangan ini. Okey. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية. Kemudian sabit dengan nusus yang disebutkan bahawa malaikat menulis tiap perkataan, perbuatan, begitu juga niat.
iaitu perbuatan hati. Li'annaha fi'lul qalbi, kerana ia merupakan perbuatan hati. Fadakhalat fi umumi ya'lamuna ma taf'alun, maka malaikat catatkan apa yang dilakukan oleh hati merupakan satu keumuman yang terkandung pada ayat ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat mengetahui apa yang kalian lakukan, iaitu malaikat hafazah dan katabah, bukan semua malaikat. Kalau ulama kata sabitkan malaikat tahu, bukan semua malaikat, hanya malaikat yang ditugaskan. Okey, contoh si fulan, malaikat hafazah, dia tahu tak besok apa berlaku pada kita? Tak tahu. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang catat tu malaikat yang datang dulu, Allah suruh catat. Catat. Jadi di situ kenapa banyak malaikat dan berganti-ganti? Untuk menolak pandangan kata malaikat tahu perkara gaib. Malaikat bukan tahu perkara gaib, tapi Allah beritahu pada dia. Allah beritahu pada mereka. Jadi mereka tidak mengetahui dan tidak secara kejadiannya mengetahui perkara gaib. Mereka makhluk gaib, betul tak? Bernisbah bagi kita lah. Pada kita mereka makhluk gaib. Jin makhluk gaib ke makhluk syahadah? Alam gaib pada kita. Tapi jin tu, dia nampak tak malaikat? Soalan ke depan. Adakah jin nampak malaikat? Tak. Jin pun ada malaikat kiri dan kanan dia. Jin pun ada malaikat yang catatkan amalan kiri kanan dia, yang jaga dia, yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka juga makhluk mukallaf. Jadi ramai orang dia cerita macam jin berlawan dengan malaikat. Mana ada. Itu cerita Majusi. Tuhan baik lawan Tuhan jahat. Kemudian tentera Tuhan A dengan tentera Tuhan B, itu tak ada kat Islam. Jin tidak tahu perkara gaib. Jin tidak tahu perkara gaib. Malaikat juga tidak tahu perkara gaib, kecuali apabila Allah maklumkan pada mereka dengan perintah khusus. Malaikat yang bawa catatan pada kita, malaikat yang diperintahkan untuk bawa rahmat turun, ada malaikat yang diperintahkan untuk jaga dan sebagainya. Itu semua dengan perintah Allah. Jadi mereka hanya ikut catatan, apa yang diperintahkan. Ini dalil bahawa mereka tidak mengetahui perkara gaib dan mereka tidak melihat Lauhul Mahfuz, tidak menyaksikan Lauhul Mahfuz. Baik. Jadi semua dalil yang Allah bercakap dengan malaikat, hanya Allah yang mengetahuinya macam mana. Cara Allah berbicara dengan malaikat tak disebutkan. Walaupun kalau kita kata lebih detail lagi, dan banyak perkara, banyak nas menunjukkan bahawa Allah beritahu pada Jibril cakap dengan mereka. Ada nas yang seolah-olah langsung, tapi nas yang langsung Allah cakap langsung, kaifiahnya kita tak tahu. Kaifiahnya kita tidak tahu. Kerana Allah boleh bercakap dengan Musa langsung, Allah bercakap dengan Nabi langsung, tak mustahil Allah bercakap dengan malaikat lain secara langsung. Tetapi yang kita nampak banyak dalam ayat Quran, Allah SWT yang hanya bercakap dengan Jibril, kemudian pada hadis Allah cakap dengan Jibril yang sampaikan kepada malaikat. Hakikatnya hanya Allah mengetahui. Baik. Sabit dalam okey. Jadi Syekh Imam Ibn Abil Is rahimahullah mentarjihkan bahawa perbuatan hati diketahui oleh para malaikat. Dan beliau tak bawakan khilaf dalam masalah ni, walaupun berlaku khilaf. Kita dah sebut pada pertemuan yang lepas juga. Ada ulama kata yang tahu kandungan hati, isi hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut, Allah kata ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu segala gerak-geri mata seseorang dan apa yang disembunyikan dalam hati. Allah sebutkan, Allah mengetahui ada khususiah dengan kisah
yang kita sebut pada lepas, golongan yang baca Quran dan mengajarkan Quran, golongan jihad fi sabilillah dan meninggal, golongan yang nafkah, kemudian di hari kiamat Allah Subhanahu tanya pada dia. Ini hadis yang kita cerita pada minggu lepas. Jadi ada dua kaul. Yang mana rajah? Khilaf. Ana cenderung kepada kaul tafsil. Tafsil artinya detailkan. Malaikat tak tahu semua yang dekat hati. Apa yang kita buat baru malaikat tahu. Apa yang dalam hati malaikat tidak tahu. Satu kata Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata tahu dalam hati. Orang tanya, macam mana? Beliau bawakan kalam tak silap Ikrimah atau ada salah seorang tabi'in sebut minta maaf bukan tabi'in, Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah tak ada kat sini, anda baru ingat. Sufyan bin Uyainah dia kata, macam mana tahu? Kata beliau, dan kalam ini mungkin diambil pada guru-gurunya di kalangan sahabat dan di kalangan kibar tabi'in. Macam mana malaikat boleh tahu isi hati seseorang? Kata beliau, ini kaul salafus salih, bila orang buat baik isi hati, buat baik dalam hati nak buat baik, akan berbau wangi. Buat jahat akan bau busuk. Itu salah satu yang disebutkan. Tapi qaul tak ditemukan kalam daripada nas, jadi hanya dinukilkan. Qil, dikatakan, diriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah. Berkemungkinan beliau tafsirkan begitu, berkemungkinan beliau berikan contoh. Bila orang tak tahu isi hati kecuali Allah Subhanahu Taala, macam mana tahu? Bila ada gerakan, bila mungkin boleh bau, mungkin dan macam-macam tafsiran, tapi yang kita tahu bahawa malaikat mencatatkan amalan, termasuk amalan hati. Tak ada siapa ingkar yang malaikat catatkan amalan hati, iaitu bila kita niat. Tapi mereka yang beza mereka apa? Pada isi hati dengan ham. Ham ni bila kita gerakkan hati kita dalam hati kita ada sesuatu, ada banyak benda. Tapi bila kita gerakkan, kita nak buat kebaikan, kita nak buat kejahatan, bila hati kita bekerja, ketika itu diketahui oleh malaikat. Kerana mereka diperintahkan untuk mencatatkan segala yang kita lakukan, termasuk amalan hati. Namun yang tersembunyi dalam hati buat kerana Allah ataupun tidak sebagainya, ikhlas ni hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tersembunyi. Jelas insya-Allah. Tafsil, wallah alam, tafsil ini kelihatannya lebih memuaskan hati lah, lebih memuaskan hati kita bila baca kedua-dua teks. Tidak ada teks yang tergantung. Baik, jadi malaikat catat tidak, kata Syekh, catatkan. Dalilnya mana? Qala Allah Azza wa Jal, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha 'alayhi, fa in 'amilaha faktubuha 'alayhi sayyi'ah." Bila hambaku ingin melakukan kejahatan, ini perintah Allah pada malaikat, fala taktubuha 'alayhi, jangan catatkan kejahatan itu ke atas mereka. Fa in 'amilaha, kalau dia lakukan, faktubuha 'alayhi sayyi'atan, kalau dia dah buat, catatkan baginya satu kejahatan. Wa idza hamma 'abdi bihasanatin, bila seorang hamba ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi tak buat. Tadi fikir, aku tak zikir lagi ya pagi kan, petang Allah, itu Allah macam tu je, tak zikir juga, buat benda lain. Dia nak buat tapi dia tak buat. Sebab kan urusan ke, sebab seronok tengok cerita ke, sebab sibuk dengan benda lain ke, sebagainya, macam-macam sebab. Maka faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah baginya satu kebaikan. Tak buat dapat satu. Fa in amilaha, kalau dia buat, faktubuha 10, maka catatkan 10. Bila catatkan 10, apa terjadi pada hari yang lain?
dihapuskan, bila catatan tu berapa banyak, akan dihapuskan kejahatan yang lama sepertinya. Kalau kata kalau masuk neraka tu jahat sangat lah. Kalau tengok masuk neraka tu jahat sangat, buat banyak sangat dosa, buat dosa banyak sangat. Allah besar. Alhamdulillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, qalatil malaikah, malaikat berkata, dzaka 'abduka yuridu an ya'mal sayyi'atan wa huwa absaru bihi faqala urqubuhu fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanatan innama tarakaha min jarrai. Kata malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-Mu itu ingin melakukan kejahatan, dan Nabi beritahu Allah lebih tahu, Allah Maha melihat. Faqala, maka Allah kata, urqubuhu, perhatikan dia. Fa in amilaha, kalau dia buat, faktubuha bimithliha, maka catatkan seperti yang dia buat. Satu, dia buat satu, catat satu. Buat dua, catat dua. Wa in tarakaha, kalau dia tinggalkan, maksudnya tak jadi, nak buat jahat tak jadi, faktubuha lahu hasanah, maka catatkan baginya kebaikan. Nak buat jahat tak jadi buat jahat, dapat satu kebaikan. Innama tarakaha min jarrai, dia meninggalkannya, iaitu meninggalkan kejahatan tersebut kerana takutkan aku. Kharrajahuma fi sahihaini wal lafzu li Muslim. Jadi riwayatkan dalam kitab Sahihain, dan lafaz ini secara tepatnya adalah lafaz Imam Muslim. Okey. Ini malaikat hafazah. Perbincangan berkaitan dengan malaikatul hafazah dan malaikatul katabah. Okey. Soalan banyak tentang malaikat ni. Ana yakin banyak soalan yang nak diketahui. Yang nak catatkan pun ada banyak masalah-masalah yang pernah orang tanya tentang malaikat. Tapi banyak yang tak berkaitan dengan tajuk kita. Jadi nak buka soalan pada antum lah. Dah bincang ke tak? Tapi Ustaz kata malaikat tak tahu benda gaib. Malaikat Allah beritahu. Ya. Tapi dalam Al-Baqarah ayat 30, ayat yang famous tu. Baca kan? Tak baca dia. Okey, tak apa. Allah tanya, Allah cerita khalifah. Malaikat tanya kenapa cerita khalifah sedangkan Betul kalau tu malaikat tanya. Malaikat tahu Adam kan apa anak Adam pada kerusakan itu bukan pengetahuan gaib. Beritahu apa Allah beritahu. Dia wa izqalatil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Di malaikat ketika itu Allah beritahu Allah akan ciptakan di bumi ini khalifah. Dan bumi ini Allah jadikan tempat untuk Allah uji hambanya. Bumi ni, yang tinggal kat bumi ni, selain daripada bumi ni, semua taat pada Allah SWT. Bumi ni Allah jadikan sebagai tempat untuk diuji hambanya. Jadi ada makhluk yang diuji sebelum kita, dengan yang berlaku pada mereka lah. Rajahnya mereka di kalangan jin lah, yang mendahului kita, dan mereka masih lagi di bumi selagi belum kiamat. Makhluk tu ada dengan kita. Jangan pula cerita manusia awal ni yang mengkaitkan teori evolusi manusia, itu tolak tepi. Kita dah bincangkan banyak. Jadi ada makhluk sebelum kita. Kebanyakan ulama kata mereka di kalangan jin. Sebab apa? Masa tu ada jin bersama dengan malaikat ketika itu, iaitu iblis. Jadi jin dah ada ke belum? Dah ada. Dan iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Dia ni di kalangan jin. Jadi dalilnya sharih, jelas. Dan jin tempatnya di bumi.
Dia melakukan kerosakan. Jadi tak perlu kepada tafsiran yang tafsiran manusia sebelum Adam dan sebagainya. Tafsiran cara begini lebih kepada iddia' al-ghaib, mendakwa tahu perkara ghaib. Kalau tafsirkan dengan jin, dia sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Cuma kedudukan di kalangan pada zaman tersebut Allah jadikan jin ada di kalangan jin yang boleh mencuri maklumat daripada langit naik dan sebagainya, dan ada di kalangan jin yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan padanya pada kedudukan tertentu seperti dengan malaikat sebagainya. Ini semua perkara ghaib yang kita tak diceritakan detail, kita tak diberitahu secara detail tentang perkara tersebut. Jadi malaikat tahu perkara ghaib tak? Tak, Allah beritahu kepada dia. Apa yang mereka tanyakan bukan tahu masa depan, tapi berdasarkan pengalaman apa yang telah ada. Apa yang telah ada dan sedia wujud. Macam itulah kat bumi ni yang ada pembuat hal, ada makhluk lain lagi yang diciptakan sebagai khalifah, iaitu orang yang diberikan tanggungjawab taklif selain daripada jin. Ini maksudnya sama perangai nanti. Akan menumpahkan darah dan sebagainya. Dia membuktikan bahawa jin bukan ada orang kata jin ni angin sebagainya. Ya, sifatnya begitu, tapi hakikat di alam dia jin adalah makhluk yang ada darah, ada pelakunya pembunuhan dan sebagainya. Ini perbincangan bab lain. Akan kita masuk, Syekh akan bincangkan. Akan dibincangkan tentang bab jin dan syaitan nanti, bahawa mereka makhluk yang betul-betul wujud, mukallaf, ada akal, ada nafsu, ada keinginan, ada ketaatan, ada pembunuhan dan sebagainya, kerana merujuk kepada ayat tadi, wa yasfikud dima'. Qaul paling kuat, qaul yang paling kuat, wallahu ta'ala alam. Silakan. Hawa nafsu dan qarin. Qarin sentiasa sokong hawa nafsu. Allah ciptakan kita ada hawa nafsu. Allah uji macam mana? Perintah Allah ni hawa nafsu tak suka. Akal tahu benda tu baik, tapi hawa nafsu tak suka. Qiyamul lail dengan qiyam lil qurrah yang mana lebih afdal? Tak syak lah qiyamul lail untuk solat, betul? Untuk solat tu qiyamul lail. Tapi qiyam untuk bola lebih mudah berbanding qiyam untuk solat. Sebab qiyam bola seronok, nafsu suka. Qiyamul lail tak susah, tapi nafsu tak suka. Hiking dengan solat subuh, orang yang peminat hiking, yang tak minat tu contoh ni tak kena pada dia. Kita cerita pada peminat hiking. Okay. Dengan solat subuh, mana lebih berat? Hiking lebih berat. Tapi nafsu tak suka pada yang ringan, solat. Keadaan begitu. Dan Allah SWT jadikan begitu. Semua apa yang Allah perintahkan, nafsu tak suka. Macam mana? Kerja kita didik nafsu supaya dia tunduk dengan kehendak Allah. Dia ada kehendak, dia nak tidur, tapi paksa diri untuk bangun. Dia sayangkan harta, paksa diri untuk keluarkan zakat. Dia nak simpan harta, paksa diri untuk tolong orang, sedekah. Itulah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Supaya kita mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak kita. Jadi nafsu pada asalnya tak suka dengan apa yang Allah perintahkan. Akal beritahu bagus, tapi nafsu tak suka. Akal ni sentiasa bersama dengan hak, perkara yang benar. Cuma akal yang hak ni syaitan kacau juga, ada was-was. Yang mana satu hak, tu adanya panduan daripada syarak. Ya Allah jadikan fitrah cinta pada hak. Fitrah ni yang ni semua kita bincangkan sebelum ni. Tapi nak cerita tentang nafsu ni. Nafsu memang pada asalnya tak suka pada semua perintah Allah, dan dia sangat suka pada apa yang Allah larang. Dan air ada beberapa jenis yang boleh minum. Ni air kopi haram,
kopi Turki, kopi Itali, kopi saya macam-macam kopi. Sampai kopi luwak, kan? Peminat kopi tahu. Macam-macam kopi, macam-macam teh, macam-macam herba, macam-macam jus. Beribu-ribu jenis minuman. Manusia bila happy, dia cari arak. Satu tu dia cari. Kalaulah tak kerana panduan wahyu yang Allah berikan pada kita faham tentang fungsi ni, manusia seronok nak pergi ke arak. Jadi begitu. Yang mana halal, yang mana boleh, kurang menarik. Sebelum kahwin, dialah segala-galanya. Lepas kahwin, biasa je. Lepas kahwin, nampak macam biasa. Jadi masalah pada kita lah. Pada kita. Sebab tu ada anak settle siapa buat tak ingat. Dia kata nak sedarkan lelaki. Saya tahu sebab ada orang tu share. Dia kata isteri yang kamu nampak tak cantik di mata kamu, cantik di mata lelaki lain. Syaitan. Syaitan. Kadang-kadang kalau berlakunya masalah begini, kita nampak isteri dia jauh lebih cantik daripada orang yang disuka. Tapi syaitan akan memperindahkan. Jadi kita ada nafsu, ada akal. Yang bantu nafsu siapa? Syaitan, qarin. Yang bantu kita pada akal adalah wahyu, malaikat, fitrah. Mana menang sepatutnya? Tiap-tiap orang menghadapi ujian tersebut. Jadi semua perintah Allah, asalnya kita tak suka, kita kena latih supaya terbiasa. Lama-lama, paling tinggi sekali kita merasakan kemanisan. Kemanisan artinya kehendak kita, nafsu kita terdidik jadi nafsu mutmainnah, tenang dengan perintah Allah, tenang dengan qada-qadar Allah. Ini level paling tinggi. Sebab itulah golongan yang tenang qada-qadar Allah ni, mereka ni masuk syurga tanpa hisap. Dia tak rasa bila dah buat perintah Allah dia ikut, qada-qadar Allah ikut, sampai dia sakit pun dia tak rasa sakit. Allah bagi. Sikit je benda ni. Bukan sebab tak boleh buat, tapi ada orang sampai pada level dia seronok Allah uji dia. Dia tahu apa yang Allah pilih untuk dia lebih baik berbandingkan pilihan dia. Keyakinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tidak berubat ketika dia sakit. Ketika sakit, bukan kerana menolak berubat, itu diharuskan oleh syarak, tapi memang dia tak rasa, dia tak nak pun, sebab dia redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah golongan syurga tanpa hisab. InsyaAllah. Baik, insyaAllah sampai sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kurang pada saya, semoga Allah terima segala kebaikan, ampunkan segala kelemahan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang diridai, diberkati, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita semula di akhirat dalam syurganya insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.